Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Rundingan berkenaan krisis di Myanmar akan diadakan di Indonesia hari ini. Mesyuarat 2 hari itu dijangka dihadiri Menteri Luar ASEAN. Myanmar dilanda konflik keganasan sejak rampasan kuasa tentera yang menggulingkan kerajaan Aung San Suu Kyi lebih 2 tahun lalu. Negara berkenaan kekal sebagai anggota ASEAN namun dihalang daripada menghadiri mesyuarat peringkat tertinggi. Ia disebabkan kegagalan junta melaksanakan konsensus 5 perkara yang dipersetujui 2 tahun lalu. Di Vietnam, lebih 50 pegawai kerajaan akan dibicarakan atas dakwaan rasuah berhubung penerbangan penghantaran pulang semasa pandemik COVID-19. Skandal yang menyaksikan beberapa menteri kanan dipecat. Kes itu turut membawa kepada peletakan jawatan mengejut Presiden Nguyen Xuan Phuc awal tahun ini. Menurut akhbar rasmi kerajaan, Tan Yin, 21 pegawai dan penjawat awam akan didakwa. Mereka didakwa menerima hampir $7 juta untuk menyelesaikan prosedur pentadbiran penghantaran pulang. 33 lagi akan menghadapi pelbagai pertuduhan lain termasuk menawarkan rasuah, penipuan dan penyalahgunaan kuasa. Lebih 61,000 orang maut akibat cuaca panas melampau di benua Eropah tahun lalu. Demikian menurut satu kajian penyelidik yang diterbitkan dalam Jurnal Perubatan Alam. Mereka menggesa lebih banyak perkara perlu dilakukan untuk melindungi kehidupan daripada gelombang haba yang lebih dahsyat yang dijangka berlaku pada tahun-tahun akan datang. Kajian itu turut meramalkan lebih 94,000 kematian dikaitkan dengan haba menjelang 2040. Sementara itu, Switzerland merekodkan 2022 sebagai tahun paling panas dalam sejarah. Glasier Alpine di kawasan pergunungan Switzerland mencair pada kadar 3 kali ganda. Menurut kenyataan Kementerian Alam Sekitar, rekod haba itu memberi kesan negatif terhadap tasik, sungai, hutan dan pertanian. Pada 2022, suhu melebihi 36 darjah Celsius direkodkan di utara dan selatan Alps, manakala hari paling panas dicatatkan di Geneva pada 4 Ogos dengan 38.3 darjah Celsius. Di India, hujan lebat semasa musim monsun di utara negara itu menyebabkan sekurang-kurangnya 29 orang terkorban. Banyak kawasan tidak dapat diakses akibat banjir kilat dan tanah runtuh. Menurut pegawai kanan Agensi Pengurusan Bencana, Omkar Sharma, negeri Himachal Pradesh menjadi kawasan paling teruk terjejas. Turut terkesan wilayah Himalaya di Uttarakhand dan Kashmir. Jabatan Meteorologi meramalkan lebih banyak hujan merentasi sebahagian besar kawasan utara negara itu dalam beberapa hari akan datang. Susulan pengesahan rasmi keanggotaan Sweden dalam NATO, Perdana Menteri Sweden Ulf Kristersson akui sangat gembira selepas Sweden mencapai persetujuan dengan Turkiye untuk menyokong permohonannya menyertai NATO, sekaligus menyifatkannya sebagai hari bertuah untuk Sweden. Kenyataan bersama berasingan dikeluarkan menggariskan perjanjian antara Sweden dengan Turkiye. Kedua-dua negara bersetuju meneruskan usaha memerangi jenayah terancang dan keganasan pada masa sama meningkatkan kerjasama dalam ekonomi, perdagangan dan pelaburan. Sukan kejohanan tenis Wimbledon, Novak Djokovic mara ke suku akhir selepas menewaskan pemain Poland Hubert Hurkacz. Juara bertahan itu menang 7-6, 7-6, 5-7 dan 6-4 untuk memburu kejuaraan ke-8-nya. Djokovic akan menentang Andrei Rublev dari Rusia untuk merebut tempat separuh akhir. Turut melangkah ke suka akhir pilihan utama kejohanan Carlos Alcaraz yang mengetepikan Matteo Berrettini dari Itali. Pemain nombor 1 dunia berusia 20 tahun itu dijadual menentang pilihan ke-6 Holger Rune dari Denmark dalam pusingan suku akhir esok. Dalam aksi perseorangan wanita pula, pemain nombor 2 dunia Aryna Sabalenka menempas slot suku akhir buat kali kedua. Juara terbuka Australia itu menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dari Rusia dan akan menentang pemain Amerika Syarikat Madison Keys. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
kan. Lepas sikit, lepas lagi